وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17, muka surat 17 baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 17 baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad, dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul. Taurat Nabi Musa, dan Injil Nabi Isa, dan Zabur Nabi Daud, dan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai setakat tu je. Masuk yang lain pula. Dan wajib i'tiqad bahawasa afdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tajuk lain tu. Tajuk lain. Setakat tu je tajuk berkaitan dengan kitab. Dan wajib i'tiqad, wajib berpegang di akidah bahawasanya ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah daripadanya Taurat, setengah daripada beberapa kitab. Kemudian beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah atas beberapa rasul ni, berapa kitab sebenarnya? Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Setengah daripada beberapa kitab. Beberapa kitab ni, berapa buah kitab yang diturunkan? Taurat, Injil, Zabur dan Quran, setengah daripadanya. Kemudian berapakah beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah
atas beberapa rasulnya. Kemudian hak wajib i'tiqad ada beberapa kitab ni satu, setengahnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran satu. Di situ dua pegangan. Ada bagi Allah beberapa kitab wajib i'tiqad. Setengah daripadanya Taurat, Injil, Zabur dan Quran wajib i'tiqad. Ada ni. Jadi yang terdahulu selesai pembicaraan berkaitan dengan malaikah. Selesai pembicaraan berkaitan dengan malaikah. Hak malaikah terdahulu wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala malaikah. Kemudian malaikah ni tiada mengamat banyak, tiada mengetahui akan bilangan mereka itu malaikat Allah Ta'ala. Pergi kepada kepala malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Pergi kepada malaikat Hamalatul Arsy. Kemudian pergi kepada malaikat Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Roki, Ati, apa semua. Itu bicara bab malaikat. Jangan lupalah. Secara ijmal wajib i'tiqad. Ada bagi Allah malaikat amat banyak, tiada mengetahui bilangannya malaikat Allah. Itu secara ijmal, cara kah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, 4 kepala malaikat dan 6 lagi malaikat. Malik, Ridwan, Munkar, Nakir, Roki, Ati, 6 jadi 10. Hak tu wajib diimani atas jalan tafsil satu-satu malaikat. Kemudian malaikat Hamalatul Arsy, sekarang 4 malaikat, selepas kiamat jadi 8 malaikat. Hamalatul Arsy, malaikat yang menanggung arasy, pun wajib diimani atas jalan tafsir juga. Pada setengah pandangan hanya wajib diimani atas jalan ijmal sahaja. Hak malaikat Hamalatul Arsy, malaikat yang menanggung arasy, sekarang sebelum kiamat 4 malaikat. Selepas dia kiamat tambah lagi 4 jadi 8. Hamalatul Arsy ni disebut dalam kitab Faridah kita ni. Wajib diimani atas jalan tafsir atau atas jalan ijmal. Satu pandangan wajib diimani atas jalan tafsir juga, atas jalan perinci juga. Kena tahu ada malaikat Hamalatul Arsy. Kata setengah wajib mengetahui atas jalan ijmal sudah memada, atas jalan ringkas. Tafsirnya 10 malaikat tu lah tengah pada budak. Ijma' tafsir. Selesai bab malaikat. Malaikat, ayat yang pertama yang kita paridahnya, malaikat dan mereka itu beberapa hamba Allah. Ingat. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bukan pembantu bagi Allah. Malaikat bukan penolong bagi Allah. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat kitab Faridah ni comel. Malaikat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat ni, malaikat tidak derhaka mereka itu akan Allah, akan barang yang Allah perintah akan mereka itu, dan mereka melakukan akan barang yang diperintah akan mereka. Itu malaikat. Tapi malaikat ni beberapa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut kata hamba, sama macam manusia, sama macam jin. Hamba yang lemah. Apa yang berlaku pada malaikat?
Apa yang berlaku pada manusia dan jin sama sahaja. Ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hamba lemah. Malaikat, manusia, jin, hamba lemah. Apa yang berlaku pada hamba, gerak diam hamba, gerak diam malaikat, gerak diam manusia dan jin, ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat melakukan perbuatan dirinya sendiri. Tu mustahil sama sekali. Sebagaimana perbuatan hamba manusia ni perbuatan Allah, perbuatan malaikat hamba Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik. Kitab Qaridah comel. Dan mereka itu malaikat beberapa hamba Allah. Ni saya peringat sangat-sangat sebab jumpa dah yang berpegang malaikat ni yang menolong Allah, yang meringankan pekerjaan Allah, yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa lah. Tak ada apa ni. Tak ada. Tutup buku. Sebab apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makrifah permulaan agama. Tak ada. Tidak mengenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Tidak ada. Sembahyang tidak sah, puasa tidak sah, zakat haji pun tidak sah. Sebab tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah ni perlu pada makhluk juga yang tolong Allah Ta'ala. Tolong takbir alam, tolong tiupkan roh, cabutkan roh, tolong turunkan rezeki, turunkan hujan, tolong catat kebaikan, catat kejahatan, tolong Allah jadi wakil Allah, tanya di alam barzah, tolong Allah jaga syurga, tolong Allah jaga neraka. Ada ni. Catat kebaikan, malaikat catat, tolong Allah. Malaikat catat. Alam barzah, malaikat tolong tanya. Kenapa pula? Memang malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Memang malaikat mungkar nakir yang tanya di dalam alam barzah. Itu hanya pada zahir. Tapi pada hakikinya, malaikat mencatat. Itulah af'al perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berpegang, kita yang buat, samalah juga. Malaikat yang mencatat. Tapi apa yang kita buat adalah af'alullah. Apa yang malaikat buat, malaikat catat af'alullah. Tugas malaikat tanya di alam barzah muka nakir. Memang itu tugas muka nakir. Kita ngapa ada budak. Tapi hakikatnya pertanyaan yang timbul tu af'alullah, perbuatan Allah. Tugas malaikat tu jangan buang tu. Malaikat yang menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Tu kita macam kita hafal budak-budak lah. Tapi itu hanya pada zahir. Hakikinya qada qada. Sekalian qada qada. Yang berlaku di malaikat qada qada. Sekalian. Bukan sekalian berlaku pada manusia. Sekalian. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, qada qada. Maknanya yang berlaku pada manusia qada qada, yang berlaku pada jin qada qada, yang berlaku pada malaikat qada qada. Tiba-tiba af'al Allah, perbuatan Allah, af'al perbuatan malaikat jadinya pula. Tak ada apalah. Tak ada apa tu. Jelas-jelas mensyirikkan Allah pada af'al. Tidak berpegang sekalian qada qada. Ada perkara yang bukan qadar, yang bukan perbuatan Allah, sebaliknya perbuatan malaikat. Tak ada lah sekalian qada qada.
Sebahagian qada qada, sebahagian perbuatan malaikah. Ada rukun iman gitu? Berat. Rukun iman mudah-mudah pun boleh dikufuri. Boleh diingkari. Rukun iman hak mudah-mudah. Sekalian qada qada tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jadi lepas kerja mengenal Allah Ta'ala ni, cerita bab malaikah, cerita bab tugas malaikah. Hak malaikah, tugas malaikah, qada qada. Sebab kita beriman dengan Allah, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, permulaan agama. Boleh engkar rukun keenam, mensyirikkan Allah pada af'al. Rajin orang syirik ni semayang. Syirik apa panggil apa? Orang yang syirik musyrikun, atau orang syirik. Orang musyrik, musyrikun. Faham musyrikun kafir Mekah. Iyalah musyrikun lah tu. Kafir Mekah tu musyrikun lah. Orang musyrik, musyrikun. Termasuk musyrik, musyrikun, mereka yang mensyirikkan Allah pada af'al. Ada perkara berlaku af'al malaikah, malaikah yang buat perbuatan dirinya sendiri. Bukan af'al, bukan qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Apa cerita? Sesak sangat-sangat. Sesak yang kita tak boleh nak gamuk. Sesak yang kita tak boleh nak bayang. Ada orang kok sujud yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh nak bayang. Pelik. Sesak pelik orang panggil. Sesak pelik sangat-sangat. Ada ni. Ni semua hanyalah mainan syaitan sahaja. Rajin semayang, rajin puasa, mainan syaitan sahaja. Dan kitab Minhaj Mazali menyatakan, terkadang syaitan menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Rupa semayang, rupa puasa, rupa baca Quran, rupa berzikir, hanyalah tipu daya syaitan sahaja, tanpa permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita malaikah. Malaikah ni beriman. Malaikah ni mengerjakan segala suruhan. Malaikah ni tidak derhaka kepada Allah. Macam mana dengar? Syaitan iblis yang kafir, yang derhaka pada Allah, yang goda anak Adam, yang menyesatkan anak Adam, yang nak tarik anak Adam masuk neraka bersama dengan mereka. Macam mana pula dengan af'al, perbuatan syaitan dan juga iblis? Qada qada. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan iblis lagilah tidak dipegangi. Ianya qada qada. Malaikah tidak dipegangi dah qada qada. Mensyirikkan Allah pada af'al. Syaitan iblis pun tidak dipegangi juga qada qada. Perbuatan syaitan sendiri semata-mata, perbuatan iblis semata-mata. Ada berapa kali nak syirik, tapi rokok, tapi sujud. Rasa macam kalau mati pejang rapat dah mata, soleh solihah dah. Tiba-tiba tidak beriman dengan qada qada, tiba-tiba musyrikun, mensyirikkan Allah pada af'al. Orang beramal soleh ni orang beriman. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman, barulah dia beramal soleh. Ini bab pegangan ni. Terpesong dalam bab ni, tak ada lah. Kita bab pekoh kita boleh bahas banyak. Kita bab pekoh ni kita boleh bahas banyak. Macam isu sekarang, orang perempuan, baju semayang orang perempuan yang ada yang pakai dua helai, satunya telekung, satunya kain semayang. Orang duduk bahas sekarang, itu pekoh. Ada beberapa pandangan
Dah macam mana hak kita sembahyang selama ni? Kena qada ke? Kena qada kalau tidak sah ijma' ulama. Kena qada lah. Kalau tidak sah ijma' ulama. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i tidak sah. Itu satu pandangan. Ijma' ke tidak? Tidak ijma'. Wajib kena qada? Tak wajib kena qada. Tu bab peka, lega kitanya. Senang jadinya. Tak serabut. Bayangkan sembahyang tidak sah kena qada. Tak serabut perut apa? Tu bab peka. Dia ada banyak perkara yang khilafiyah dalam bab peka. Salah dalam bab akidah, salah dalam bab tauhid. Kita maaf waktunya, tutup buku. Habis cerita. Tak ada. Amal ibadah tak ada. Fardu takdir, sembahyang tidak sah. Fardu takdir, puasa tidak sah. Fardu takdir ni. Pada hak lain, zakat sah, haji sah. Pada bab lain-lain tu, bab lain-lain. Fardu takdir ni. Tapi kalau pegangan tak luluh, tak ada segala-galanya. Wa imam sembahyang, wa imam puasa, wa imam zakat, wa imam haji. Sebab apa? Itu ada usuluddin. Tapak agama. Sembahyang cabang agama. Puasa cabang agama yang lain. Zakat cabang agama yang lain. Haji cabang agama yang lain. Tapi satu je usuluddin, tapak dia. Tapak satu saja. Cabang banyak. Satu cabang tak jadi. Satu cabang lah tak jadi. Cabang yang lain jadi. Tapi kalau tapak tak jadi, tak ada lah. Tahu dah ni usuluddin. Tapak agama. Bukan sembahyang tapak agama. Bukan puasa tapak agama. Dia bukan hanya cabang agama tak pakai. Tak selesai berkaitan dengan beriman dengan Allah. Beriman dengan qada dan qadar. Tak luluh di sini. Rukun iman lain ada lagi. Beriman dengan malaikat. Beriman dengan kitab. Beriman dengan kesudahan. Tak ada belaka tu. Tak ada. Sebab permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Bukan beriman dengan malaikat. Permulaan agama bukan. Permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan agama. Mengetahui kita berpegang akan aqaidul iman yang 50. Selesai 50 nafaridah ni, barulah berpindah kepada malaikah. Berpindah kepada kitab. Bila ni? Selepas selesai aqaidul iman yang 50, perincian lagi 50 ni kepada sifat istighna, pada sifat iftikar. Mengenal Allah sebagai ilah. La ilaha illallah. Mengenal Allah sebagai ilah. Beres situ, barulah pindah pada malaikat. Barulah pindah kepada kitab. Barulah pindah pada hari kesudahan. Ini susunan kitab faridah. Kalau tak ada permulaan agama mengenal Allah dan Rasul, beriman malaikat pun tak pakai kawan. Tak ada. Sama telah semayang puasa cabang agama. Itu bukan iman, bukan usuluddin. Ni kata fardu ain ni. Fardu ain lah. Ada 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. 3 tu, yang pertamanya tauhid. Fardu ain, fiqh, tasawuf, comel sekalipun, tak ada faedah. Kalau fardu ain tauhid tak lepas. Kalau fardu ain tauhid tak lepas, tak ada guna fardu ain, fiqh, tasawuf. Kalau fardu ain tauhid lepas, fiqh tasawuf tak lepas, beriman tapi derhaka kepada Allah, masih lagi akan masuk syurga sebab dia orang beriman. Tapi kalau fardu ain fiqh tasawuf comel, amal solehnya comel, fardu ain tauhid tak lepas, kekal neraka selama-lamanya. Itu beza dia. Fardu ain lah tauhid fiqh tasawuf, tauhid yang pertama. Kenapa jadi boleh sesak tok gamuk tu? Boleh terpesong tok gamuk tu, tok gamuk jugalah kitanya. Kelas banyak, tauhid tak ada.
punca di situlah punca dia. Tok gamuk sungguhlah. Kelah hadir tiap-tiap malam. Tauhid sebaru puluh. Ada ke tak? Tak ada. Tok gamuk tu. Tak gamuk. Ya mari situlah. Mari daripada permulaan kuliah tu tok gamuk dah. Buat kelah apa sekalipun, kalau tauhid tak ada faedah, tak ada manfaat. Wa amal apa sekalipun, kalau bab iman akidah tak dulu, tak ada guna pun. Sama juga. Belajarlah ilmu tauhid fiqh comel, belajarlah ilmu fiqh tasawuf comel macam mana pun, kuliah banyak macam mana pun, kalau tauhid tak ada, tak guna. Ini semua tak gamak belaka ni, tak logik belaka. Takkan tak reti. Tauhid yang pertama, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Allazina amanu yang pertama, wa amilus solihat fiqh tasawuf yang kedua. Takkan tak tahu tu. Kita semua maklum kan? Ayat Makkiyah, ya ayuhan nas. Ayat Madaniyah, ya ayyuhallazina amanu. Kita tahu kan? Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dimulai dengan ya ayyuhan nas. Ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan selepas Nabi hijrah ke Madinah, ya ayyuhallazina amanu. Kita biasa dengar kan ceramah seumpama ni. Ayat Makkiyah, ya ayuhan nas, ayat penekanan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Beriman berakidah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baru diperintahkan semayang, diperintahkan puasa, diperintahkan melakukan ketaatan. Kepada siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia sembahyang kamu, wahai manusia puasa kamu. Tidak. Ya ayyuhan nas ini perintah bab iman akidah kepada semua manusia. Perintah sembahyang puasa, perintah amal soleh, khas perintah tu kepada mereka yang beriman. Kalau iman tak mau belajar, iman tak mau peduli, tiba-tiba nak pergi buat perintah Allah, Allah tak panggil kamu, Allah tak perintah pun kamunya. Allah hanya panggil wahai mereka yang beriman. Allah panggil, Allah perintah kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Sah keenam-enam rukun iman termasuk qada qada. Ni Allah Taala panggil. Ini Allah Taala seru supaya buat ibadah. Kalau tak masuk dalam panggilan ni, tak sah doa ibadat lah. Orang tak panggil dia, orang tak seru dia buat ibadat, siapa panggil? Ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala seru kepada wahai mereka yang beriman. Kalau tak, Allah tak panggil kamu, Allah tak seru pun kamu. Oh, kita buat amal ibadah sama ni saja. Memang sajalah. Sebab orang tak suruh, orang tak panggil kamu. Yang kamu nak pergi buat tu mana? Oh, kita nak buat amal ibadah. Ya ayyuhallazina amanu. Pastikan Allah beriman dahulu. Perkara ni bukan benda yang pelik pun. Apa yang saya cerita tu benda pelik. Ya ayyuhan nas, kita tahu. Ya ayyuhallazina amanu, kita tahu. Bukan pelik. Bukan satu pengetahuan yang baru dengar. Tak, kita semua tahu. Ayat Makkiyah, ya ayyuhan nas, ayat akidah. Ayat Madaniyah, ya ayyuhallazina amanu. Ayat memerintahkan syariat. Semua orang tahu belaka. Kita ingat Allah perintah syariat ni ya ayyuhan nas. Ada ya ayyuhallazina amanu. Kita nak suruh anak kita semayang, pastikan iman. Kita nak suruh anak kita berpuasa, pastikan iman. Kita nak suruh anak kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran, pastikan iman. Yang pertama, boleh pergi pada membaca Al-Quran, belajar hukum hakam tajwid. Pastikan iman dulu nombor satu. Tapi budak-budak ni kita serentak kan lah.
Bab iman kita bicara, bab semayang kita bicara, bab baca Quran kita bicara. Budak-budak ni serentak lah sebelum umur balik. Balik dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Yang pentingnya balik dalam keadaan beriman. Jangan balik dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Balik dalam keadaan mensyirikkan Allah Taala. Habis. Habis dengan anak, habis dengan mokpok tu sendiri. Akan tersungkur di padang mahsyar, mokpok tu sendiri. Anak balik dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Masa yang panjang sebelum umur 15 tidak dilengkapkan dengan ilmu beriman kepada anak-anak. Suruh semayang je, suruh puasa je, suruh belajar Quran je. Ni punarana belaka. Akhirnya keluarga yang tidak diiman, hanya ada rupa amal soleh, rupa semayang sahaja. Mana apa? Keluarga yang sesat, keluarga yang tak ada agama, tak ada usuluddin, tak ada agama, tak ada tapak agama, tak ada agama. Jadi dalam faridah ni comel dalam faridah ni. Mulai dengan pemulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengetahui kita berpegang akan aqaidul iman yang 50, termasuk wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu, qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Yang berlaku di bumi, di langit, qada dan qadar. Yang berlaku di dunia, di akhirah, qada dan qadar. Yang berlaku pada manusia, jin, malaikat, syaitan, iblis, binatang, sekalian yang berlaku qada dan qadar. Makhluk sekaliannya lemah, tidak ada sebarang perbuatan. Yang berlaku adalah af'al Allah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah. Orang belajar kemudian dalam bab ni yang tidak dipegangi sebelumnya, mensyirikkan Allah sebelumnya, mengkufuri akan qada dan qadar sebelumnya. Lepas belajar, mudah je. Sedikit saja sepatut diajar. Sedikit saja sepatut diajar. Tak ada banyak-banyak pun. Tak ada ilmu dalam-dalam, tak ada ilmu tinggi-tinggi pun. Lepas belajar, sikit sahaja. Nak belajar fiqh banyak. Bab taharah banyak. Bab semayang banyak. Bab berjemaah banyak. Bab tutup aurah mazhab Syafi'i pun tunggal langgang dah. Mengaku bermazhab Syafi'i, tutup aurah perempuan mazhab Syafi'i pun tunggal langgang. Nak cerita apa? Fiqh banyak, tasawuf pun banyak, tauhid sedikit saja. Lepas belajar kemudian Allah, sikit je nak kena belajar. Nak faham aqaidul iman yang 50, nak faham wahdaniyah pada af'al, qudrah, iradah, ilmu, qada qadar, sedikit sahaja, tak ada banyak pun. Jadi ambil molek ni kitab Faridatul Faraid ni. Di awal kitab Faridatul Faraid kan, Syekh Ahmad suruh buat kitab Faridah ni umpama hak bawa pelami. Hak bawa pelami tu kan. Kan dulu kan dia bawa pelami atas gajah ke tak kira dulu bawa pelami. Hak mana orang nampak? Tu lah, hak atas tu orang nampak. Sebab dia tinggi sekali kan. Faridah nak jadi gitu. Di awal kitab dahulu kan. Hak atas tu kan nampak. Hak orang Arab dia panggil tau. Perarakan. Kan orang Arab tu kan dulu orang nak kahwin, orang Arab, orang nak berkhitang. Ingat dulu orang berkhitang. Berkhitang pun orang apa? Belarok. Berarok ke belarok? Belarok tau. Berarok. Kan orang siapa pengantin tu kan berarok. Tapi pengantin sekarang ni berarok sama ramai-ramai tak nampak. Nak berarok ni pengantin tu duduk atas. Biar nampak. Dah ada uat lah sekarang ni. Dah pengantin kan berarok juga ni, kopang ni. Nampak tak pengantin? Tak nampak. Sebab dia duduk tengah, tak nampak. Hak berarok sini, hak duduk atas. Mana pengantin ke, orang nak berkhitang ke, nampak. Nak gitu. Faridah nak gitu, biar nampak atas.
Ini di awal kita Syekh Ahmad mitok gitu kita Faridah. Bubuh hatta biar nampak Faridah mula-mula. Kita Faridah mula-mula. Berbanding macam tu lah. Ramai orang nampak pengantin je lah. Ramai orang nampak budak nak berkhitang je lah. Sebab dia berarak tinggi nak gitu. Ini Faridah. Faridatul Faraid. Hak kitab yang mula-mula kita kena belajar. Belajar bagai-bagai kitab tapi boleh. Kitab bab pegangan tak diutamakan. Baca-baca buku moden gitu je. Ada akidah, ada buku akidah, buku moden gitu je. Tak lepas. Buku moden tu tak lepas. Nak tambah boleh. Nak agak kau tu tak lepas. Buku moden tu tak lepas. Kena belajar kitab juga. Kena belajar kitab. Tak lepas macam mana ustaz? Maklum lah. Orang baca dah buku akidah moden. Lepas belajar sifat 20, belajar kitab Faridah. Oh, baru tahu akidah terpesong. Kenapa tu? Tak padang kita duk belajar dengan buku-buku moden gitu. Kena belajar kitab-kitab lama. Hak buku-buku moden tu sebagai penambahan boleh lah. Sebagai penambahan boleh. Nak betul-betulnya kena belajar kitab-kitab lama ni. Jadi selesai hak aqaid iman 50, beriman Allah dan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, masuk di bawah beriman dengan Rasul. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan kesudahan, masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk situ. Tak ada ni. Kita bicara malaikat, bicara kitab, akhirnya bicara hari kesudahan, hari akhirat. Bicara malaikat, kitab, hari kesudahan, ini masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kita nak saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, Rasulullah, maka kita wajib beriman, kita wajib beriktikad akan sekalian perkara agama yang diberdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya Nabi bawa cerita Rasul 25, beriman dengan Rasul 25. Masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi bawa khabar cerita bab malaikat. Wajib imani akan malaikat. Masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi bawa cerita bab Taurah, Injil, Zabur, dan Nabi sini bawa Al-Quran. Maka kita imanilah akan kitab-kitab. Masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi bawa cerita bab akhirat, cerita bab barzakh, cerita bab qiyamah, cerita bab tiup sangkakala 2 kali, cerita bab syurga neraka. Maka wajib kita i'tikad imani, masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kita beriman dengan Allah sendiri. Kita beriman dengan qada dan qadar sendiri. Rukun yang pertama dan ke-6 pun sama juga, masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam mana kita nak syahadahkan akan Allah? Macam mana kita nak beriman dengan Allah? Macam mana kita nak beriman dengan qada dan qadar? Melainkan melalui Muhammadur Rasulullah. Itu nak ceritanya. Kita mengenal Allah, kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan qada dan qadar sendiri pun masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faham tak? Hak malaikat kita hari kesudahan tu jelaslah. Beriman dengan Allah. Beriman dengan qada dan qadar Allah pun masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa agama kepada kita. Apa agama? Termasuk mengenal Allah, termasuk beriman dengan Allah, termasuk yang qada dan qadar. Itu agama yang Nabi bawa datang. Sebab itulah kita sangat-sangat mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana agama yang Rasul bawa datang, termasuk beriman dengan Allah,
beriman dengan qada dan qadar. Jadi sesak aqaidah 50 pindah pada malaikah secara ijma', secara tafsir. Ini pergi pula kepada kitab rukun iman yang ketiga. Dan wajib i'tiqad bahawasanya bagi Allah beberapa kitab yang diturunkan, beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Beberapa kitab ni tidak dinyatakan. Hak malaikah terdahulu, malaikah amat banyak, tiada mengetahui bilangannya, bilangan malaikah yang amat banyak, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita wajib i'tiqad ni, kita wajib beriman akan bagi Allah beberapa kitab. Dan beberapa kitab ni amat banyak ke? Tak dinyatakan. Cuma setengah daripadanya Taurat, setengah daripada beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul, setengah. Setengah tu 4 buah. Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Setengah dah. Jadi semua 8 lah. Faham tak? Kalau setengah tu 4, semua dah 8. Tak tahu setengah. Setengah suku tak tahu. 3 suku tak tahu. Kita ada 3 suku. Setengah suku, 3 suku, 3/4 takkan tak tahu. Ini setengah. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Setengah. 4. Setengah. Semua 8. Kita biasa dengar tak? Bilangan kitab yang diturunkan atas rasul 104 buah. Pernah dengar? 104 buah. Pernah dengar tak? Pernah dengar 104 buah. Dahulu bicara rasul kan? Rasul 313. Nabi 124,000 orang. Kita biasa dengar kan? Rasul 313. Daripada Nabi 124,000 orang. Biasa dengar kan? Atau biasa dengar? Hak kitab 104 buah. Biasa dengar tak? Ada pandangan 114. Tapi yang biasa kita dengarnya 104 buah. Rasul tadinya 313, daripada Nabi sekaliannya 124,000 orang. Beberapa kitab ni 104 buah. Dimasyhuri gitulah. Tapi atas pandangan yang tahqiq, atas pandangan yang muktamad, sebagaimana Rasul dan Nabi, kitab pun sama. Jangan dihinggakan. Jangan dihinggakan. Jangan diletak jumlah di berapa. Itu pandangan yang muktamad. Rasul dengan Nabi pun sama. Walaupun kita masyhur Rasul 313, Nabi 124,000 orang, tapi pandangan muktamadnya jangan letak jumlah. Kita hanya imani ramai rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Daripada ramanya nabi-nabi yang dilantik oleh Allah. Satu je. Ramai mana rasul tu? Tak payah letak jumlah 313, jangan. Berapa ramai nabi tu? 124,000 orang. Jangan bubuh, jangan bubuh. Itu pandangan yang muktamad. Tapi ramai nabi-nabi daripada ramai rasul-rasul daripada nabi yang lagi ramai daripada rasul. Setakat tu je. Ramai mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan muktamad. Sama kitab. Beberapa kitab ni banyak. Berapa buah? 104 buah, 114 buah. Pandangan muktamadnya jangan letak bilangan, jangan hinggakan. Tapi kalau kita ambil pandangan 313 rasul, 124,000 nabi,
kitab 104 buah, jalan boleh jalan. Kita belajarnya kitab 104 buah, kita pun berpegang kitab 104 buah. Okey, jalan, ada. Itu satu pandangan. Tapi pandangan yang muktamadnya, jangan duk beritahu jumlah lah. Setakat banyak kitab-kitab yang diturunkan di atas rasul-rasul. Berapa? Hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita budak-budak 104 buah lah. Rasul 313 orang, Nabi 124,000 orang. Tu kita budak-budak tahu gitu, orang tu ajar gitu. Tak apalah, gitu pun tak apa. Mana letak? Mana? Hinggakan letak jumlah Rasul, hinggakan letak jumlah Nabi, hinggakan letak jumlah kitab. Sebagai ni kita belajar masa budak-budak, okey, jalan, tak tahu. Cuma nak ceritanya, panggil lebih kuatnya, tak sedut hinggakan lah. Berapa bilangan Rasul, berapa bilangan Nabi, berapa bilangan kitab yang diturunkan oleh Allah atas rasul-rasul. Hak muktamadnya tak seletak jumlah, cuma setakat banyak. Kalau rasul ramai, kalau nabi lagi ramai daripada rasul. Ramai mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak lebih, pandangan hak lebih kuat. Di masyhur kita ada bilangan, tak apalah itunya. Hak beberapa kitab ni beriman secara ijmal. Beriman secara ijmal. Macam hak Rasul tu lah, hak Nabi ramai-ramai tu, beriman secara ijmal. Sebagaimana malaikat Allah, hamba Allah, malaikat yang amat banyak, kita beriman secara ijmal. Hak tafsir ni pergi kepada 4 kitab. Secara tafsirnya pergi pada Rasul 25 orang. Secara tafsirnya pergi kepada malaikat 10 orang, dan termasuk Hamalatul Arsy pada setengah pandangan. Ada ni. Satu hak secara tafsir. Ijmal tafsir. Ijmal tafsir. Beriman dengan Allah, permulaannya secara ijmal. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil ada langit dan bumi. Itu secara ijmal. Sifat 20 secara tafsil. Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna, nisbah seorang manusia. Itu secara ijmal. Sidik, amanah, tabligh, fatanah secara tafsil. Aqaidul iman yang 50 secara tafsil. Tapi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangan. Sifat lebih pada Rasul banyak. Bukan hanya sidik, amanah, tabligh, fatanah, bukan. Hak aqaidul 50 ni secara tafsir. Hak sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat lebih di Rasul, itu secara ijmal, secara kasar, secara ringkas. Jadi bab pegangan ni ada 2 peringkat, dua tahap kita panggil. Jadi beberapa kitab ni kita imani, kita atas jalan ijmal, jalan tafsil. Setengah daripadanya, setengah daripada beberapa kitab yang diturunkan atas Rasul ni. Taurat, Taurat Nabi Musa alaihi salam. Taurat Nabi Musa alaihi salam. Dan Injil Nabi Isa alaihi salam. Dia ada tulis nota kaki di luar tu. Qauluhu Taurat dan Injil, ketahui anu bahawa Taurat itu asli dan Injil yang asli itu telah terketiadaan keduanya dahulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat Injil asli, asal
sebelum dilantik Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Maksud dia gitulah. Tak ada dah. Sebelum Nabi kita dilantik jadi Rasul, Taurah hak asal, Injil hak asal, tak ada dah. Tak ada dah. Yang ada kesemuanya telah diubah. Yang ada kesemuanya telah diubah. Itu bukan kalamullah. Itu bukan kitab yang diturunkan oleh Allah atas Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Yang kita imani dalam tafsir ni Taurah asal, Injil hak asal. Jadi puak-puak Yahudi Nasara dengar kita orang Islam ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman juga dengan Taurat Injil kitab mereka. Dak, hak ada di kamu tu bukan kalamullah, bukan kitab yang diturunkan oleh atas Rasul. Itu semua telah diubah. Mana kita imani Taurat Injil, bukan hak ada di tangan mereka. Bukan masa sekarang, faham tak ni? Pada masa sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, Taurat Injil hak asal, hak asli, hak original, ketiadaan dah, tak ada dah. Boleh dengar kepada Yahudi Nasara, orang Islam beriman juga dengan kitab dia. Tak, kita dah beriman. Kita beriman dengan Taurat hak asal, Injil hak asal. Aku dengar di mereka kan, dia kata kita beriman kita dah. Taurat hak asal, Injil hak asal, yang ianya adalah kalamullah, yang diturunkan oleh Allah atas Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Yang mana kitab Taurah lah yang paling banyak digunakan oleh rasul-rasul kemudian. Yahkumu bihin nabiyun, menghukum dengan kitab Taurat oleh nabi-nabi yang kemudian daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kalamullah lepas Al-Quranul Karim, nombor duanya adalah Taurah. Nombor duanya adalah Taurah. Sebab Taurah lah yang banyak dipakai oleh Nabi Rasul yang kemudian daripada Nabi Musa alaihissalam. Taurah yang paling banyak diguna, yang paling banyak dihukumkan oleh rasul-rasul kemudian. Mereka menggunakan kitab Taurat bagi Nabi Musa alaihissalam. Dan Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam. Di Zabur ni dia banyak cerita-cerita, dia tak banyak hukum. Kitab Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam ni. Dan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran lah yang lengkap segala-gala, dengan cerita lengkap, dengan hukum hakam pun lengkap. Quran yang lengkap pada ni. Quran bukan setakat lengkap, bahkan wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami bagi Al-Quran akan dijaga. Allah akan jaga Quran. Mana kalau ada cubaan untuk buat satu cetakan diubah ayat Quran, segera disedari. Bukan tak pernah rancangan puak kafir untuk merubah ayat Al-Quran. Mereka pernah cuba, tetapi segera disedari sebab Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat dia. Tapi hukum hakamnya ditinggalkan oleh manusia. Ayat Allah jamin, Allah pelihara. Tapi beramal dengan Al-Quran
akhir zamannya ditinggalkan. Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang timbulnya akhir zaman ni, Al-Quran dibaca tapi tidak dipegangi dan tidak diamali. Nak berpegang dengan Al-Quran, ngaji pada tauhid. Nak beramal dengan Al-Quran, ngaji pada fiqh dan tasawuf. Barulah kita membaca Al-Quran, cerita kita beramal. Nak berakidah Al-Quran, patut tauhid lah. Itu hak asalnya Al-Quran. Kita nak beramal dengan Quran, fiqh tasawuf lah. Tapi ramai mana orang yang rajin belajar Quran, tapi patut tauhid fiqh tasawuf, tak sama sekali. Kenapa? Mereka hanya membaca Al-Quran yang dipelihara oleh Allah, tapi mereka tidak berakidah, mereka tidak beramal dengan ayat Al-Quran. Quran akan laknat kembali. Bukan hanya membaca, bukan hanya membaca, terkadang hafaz satu Al-Quran, hafaz satu Al-Quran, tetapi akidah Al-Quran pada tauhid terkadang tidak dipelajari. Hafaz Al-Quran pada fiqh tasawuf terkadang tidak dipelajari. Betul mak ayah dia anak Al-Quran, satu Al-Quran di dada. Al-Quran dipelihara oleh Allah. Hukum hakam Al-Quran dipegangi, diamali. Tidak, tak ada nilai sikit abuk, bukan Quran akan laknat kembali. Orang yang membaca tanpa berakidah, orang yang membaca tanpa beramal. Tapi Al-Quran betul akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum hakamnya terkemudiannya ditinggalkan oleh manusia. Dia Al-Quran ni satu titik pun tak boleh nak tambah. Pernah satu ketika puak Inzaqiyah dipanggil. Ayat Quran tu kan, fa abau an yudayyifuhuma kafi. Fa abau an yudayyifuhuma. Maka enggan mereka itu untuk jamu Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Kedekuknya puak ni. Fa abau, enggan jamu. Puak ni nak suruh tukar, nak suruh tukar dengan tukar tik sahaja upah. Nak upah dengan mah, tapi tak ada seorang pun sanggup tukar. Fa'abau lah. Siapa ni? Puak Inzaqiyah. Quran sebut ni, fa'abau an yudayyifuhuma. Maka enggan mereka itu akan bahawa menjamu Nabi Musa AS tetamu, menjamu Nabi Khidir AS tetamu. Allah kedekut pahit sungguhlah. Dah tetamu pun tak jamu, tak panggil kedekut pahit. Panggil kedekut apa? Kedekut pahit. Tahu? Kedekut pahit, kedekut masing ya tahu? Waktu tahi hidung masing itu ke apa? Kedekut juga tahu? Ke apa? Kalau tak hidung masing tu ke apa dia? Kedekut tahu? Sungguh ni. Kedekut pahit itu kedekut sangat lah. Tak hidung masing, kedekut jugalah. Takkan jering tu lah. Orang kupiknya, orang kloreknya, orang sempit dipanggil. Orang sempit panggil sempit. Pemurah ni luar, kedekut ni sempit, orang dipanggil sempit. Oh, kedekut sungguhlah. Fa abau an yudayyifuhuma. Nak tukar kepada memberi mereka itu, menjamu mereka itu, nak tukar. Dah. Tak ada orang berani. Walaupun hanya tukar kepada titik tak ada orang berani. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sampai ke kiamat hukum hakamnya ini digunakan daripada Al-Quranul Karim. Tapi
akhir zaman orang meninggalkan amalan Al-Quran, hanya membaca sahaja yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib i'tiqad bahawa afdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan yang afdal kemudian dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, Nabi Nuh yang kelima. Dan yang lima ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, dinamakan mereka itu ulul azmi. Oh ni pun wajib kita i'tiqad juga. Yang masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.